أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada yang kita sedari atau yang kita lupakan, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Muslim-muslimat yang dia muliakan, persoalan atau perkara yang diminta untuk saya menyebutnya atau berkongsi mengenainya pada malam ini ialah mengenai tasawuf dan tarekat dan kepentingannya. Jadi untuk menjelaskan perkara ini, pertama sekali saya ingin mengajak muslim-muslimat memerhatikan satu hadis Nabi SAW dan ternyata dia berkait dengan perkara ini, yaitu Nabi ada menjelaskan mengenai pengangkatan ilmu, yaitu ilmu agama yang sebenar ini akan diangkat nanti, akan diambil, akan dikurangi. Nabi SAW menjelaskan bagaimana perkara ini berlaku. Hakikatnya bahawa ilmu yang sebenar ni, ilmu agama yang murni ni akan dikurangi, akan diambil balik, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Nabi menjelaskan bagaimana dia berlaku, di mana baginda bersabda, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazimuhu min sudurin nas, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'tau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis ini bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu itu dengan cara dicabut ilmu itu, ditarik atau dilupakan, dicabut ilmu itu daripada hafalan dan ingatan manusia. Jadi Nabi menjelaskan ilmu itu
diangkat bukan dengan cara dilupakan alim ulama. Yang ini diambil, dicabut, ditarik daripada ingatan dan hafalan para ulama. Tidak. Bukan cara seperti itu. Tetapi caranya iaitu Allah Ta'ala mematikan alim ulama. Alim-alim ulama yang sebenar ni, yang bermutu, mereka ini akan dimatikan. Dengan erti akan dikurangi jumlah mereka itu. Alim-alim, alim ulama yang sebenar, yang memenuhi kriteria ataupun persyaratan alim ulama seperti yang dikehendaki ini, yang itu tu akan dikurangi. Sehingga kata Nabi, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga tidak ada lagi orang yang benar-benar alim. Alim dengan arti, kerana istilah alim ni dia ada ciri-ciri dia, dia ada kriteria dia, yang nanti dalam penjelasan nanti kita akan faham sebahagian daripada ciri dan kriterianya tu. Jadi sehingga tidak ada orang alim lagi, yang benar-benar alim. Maka pada waktu itu manusia akan berpedomankan kepada orang yang disebut urusan juhalan, yakni kepala-kepala, ketua-ketua yang jahil. Manusia akan berpedomankan kepada mereka ni. Kalimat hadis ru'usan juhalan, ru'us ni rais kepala, pimpinan, orang yang diikuti. Jadi manusia berpedomankan mereka ini, tapi mereka ini juhalan, orang yang bukan benar-benar alim dalam arti kata yang sebenarnya. Lalu apa yang terjadi? Ini kriteria atau ciri-ciri yang menunjukkan ketidakalimannya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Bila mereka ni tanya, maka berfatwalah, menjelaskanlah. Tapi penjelasan itu bukan berasaskan kepada kealiman, kepakaran, pengetahuan dalam perkara yang ditanya itu. Tapi menjawab, menjelaskan, memfatwakan tetap dilakukan. Lalu apa implikasi dia? Fadallu wa adallu. Yang menjelaskan itu tersesat, yang mendengar penjelasan pun akan tersesat kerananya. Demikianlah yang Nabi menjelaskan kepada kita. Fenomena yang akan berlaku di akhir zaman. Jadi sikap menjawab dan menjelaskan dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu, yang kita tidak kuasai, yang kita tidak menelitinya, itu adalah ciri-ciri ketidakaliman yang dimaksudkan. Dengan arti orang yang benar-benar alim ni, dia tidak akan menjelaskan apa yang dia kurang pasti, apa yang dia tidak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada sikap ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sifat ini. Jadi orang yang benar-benar alim ini, dia akan bercakap apa yang bukan bidang, apa yang bukan dalam penguasaan dia. Bahkan kalau dalam perkara yang menjadi penguasaan dia pun, kalau dia menjelaskan pun, itu berpada-pada, bergantung kepada keadaan, keperluan dan sebagainya. Itu ciri yang alim. Tapi kalau apa saja yang ditanya dijawab, ini awal-awal tanda. Mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa bukan atas asal pengetahuan yang kukuh. Maka implikasinya fadallu, mereka terbabas, wa adallu, dan menjadi sebab kepada orang lain terbabas. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sifat-sifat seperti ini. Jadi persoalan sekarang, bila Nabi menjelaskan tentang ilmu ini akan diambil, akan diterik, akan dicabut. Tapi ilmu apa? Maka Ubadah bin Samit yang terlibat dalam periwayatan hadis ini, dalam meriwayatkan hadis kepada dinasti selanjutnya itu, dia tanya,
Mu nak tahu tak? Ilmu apa yang mula-mula sekali yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Antara sekian banyak ilmu ni, cabang-cabang ilmu, jenis-jenis ilmu ni, hak mana hak mula-mula sekali yang akan dicabut, akan dikurangi? Lalu dijelaskan. Beliau menjelaskan al-khusyu'. Mubadah menyebut ilmu itu dengan nama al-khusyu'. Khusyuk dalam bahasa kita, khusyuk, hatian khusyuk. Jadi dari penamaan itu, dia menunjukkan kepada ilmu yang berkait dengan qalbu, hati nurani manusia. Maka sudah tentu tidak lain bahawa khusyuk yang merupakan ciri kepada qalbu manusia ini, sifat bagi qalbu manusia ini, perasaan yang tersemat dalam hati manusia ini, sudah tentu tidak lain bahawa ilmu yang dimaksudkan itu adalah ilmu tasawuf. Kerana itulah ciri dia, itulah intipatinya, ilmu tasawuf yang disebut sebagai ilmu khusyuk. Ilmu yang melibatkan hati yang hidup sehingga merasai kekhusyukan, dan bermacam-macam lagi yang menunjukkan kepada jiwa yang menghayati, yang hidup dalam penghayatan agamanya. Maka ilmu inilah yang kata Nabi, yang kata Ubadah ni, ilmu ini yang paling awal, yang akan diterik, yang akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dikurangi daripada umat ini. Dan kenyataan yang kita lihat hari ini sejalan. Apa yang berlaku dalam kalangan umat Islam hari ini, dalam masyarakat Islam hari ini, dengan apa yang dinyatakan itu nampak sejalan. Memang tidak heranlah, ilmu inilah dari ilmu yang akan dikurangi. Kerana apa-apa yang berlaku hari ini memang menjurus ke situ. Sehingga ilmu ini hari ini dipandang dengan pandangan yang bermacam-macam. Sehingga setengah orang itu tak takut nak mengaji ilmu tasawuf. Kerana macam-macam lah bayangan-bayangan yang diberikan. Ada setengah tu meletakkannya sebagai ilmu yang sesat. Bahkan hari ini ada yang meletakkan ilmu ini sebagai ilmu yang bukan ilmu Islam. Itu yang lebih menyedihkan. Kalau ada yang menyebutnya sebagai ilmu sesat, kita tak rasa pelik. Sebab ilmu ini, ilmu tasawuf ni, dia dikelirukan dengan ilmu kebatinan yang memang betul-betul sesat. Jadi orang terkeliru, maka apabila disesatkan, kita rasa tak pelik sangat. Tapi yang lebih pelik, bila ada di antara kita ni, di tempat kita, wallahu alam, tapi saya tengok huraian ulama-ulama, alim ulama di tanah Arab dan sebagainya sudah sampai ke tahap mereka mengatakan ilmu tasawuf ni bukan ilmu Islam. Itu ilmu yang diambil, yang diimport, yang dicedok daripada agama-agama lain, agama Hindu, Buddha dan sebagainya, dibawa masuk. Itu yang sangat mengejutkan. Jadi ada yang menyesatkannya, itu tak bisa pelik lah. Ada yang tidak menyesatkannya, tetapi menyatakan ilmu ini tidak sesuai dengan zaman sekarang. Nak menghayati tasawuf ini tak boleh hidup seperti kehidupan kita hari ini. Kita pergi jauh daripada orang ramai, kena duduk dalam hutan, duduk di kawasan gunung ganang, duduk kawasan perbukitan dan sebagainya, baru boleh menghayati tasawuf. Ini pun satu hal. Kemudian ada yang mengaitkan ilmu tasawuf ini dengan gambaran yang lain-lain lagi. Setengahnya itu tidak menolak ilmu tasawuf, tapi secara tidak langsung menjauhkan orang daripadanya. Kau tak boleh belajar lagi ilmu tasawuf ni, kau kena selesaikan yang lain dulu, yang fardu ain lain dulu. Tidak tahu tasawuf itu sebahagian daripada fardu ain. Takut orang nak belajar ilmu. Sedangkan sebahagian darinya itu adalah perkara fardu ain. Ditakut-takutkan orang, dijauh-jauhkan orang. Dia tak dalak, tapi tindakan itu menghala ke situ. Ini fitnah akhir zaman. Kemudian ada pula yang menakut-nakutkan orang, mengaji ilmu tasawuf ni kaki menjadi isim, jadi gila, jalan seorang diri tepi jalan, duk makan sampah-sampah kaki.
Ada pula yang memberi gambaran tentang tasawuf ni, mau mengaji ilmu tasawuf kayak gini menjadi papa gedan. Sebab apa? Mu akan jadi zuhud, mu akan tolak buang lah ke rumah, mu jual kereta, mu jual serba-serbi jual. Hidup sekadar nak hidup je. Ada juga macam itu. Jadi itulah yang kita lihat hari ini. Maka tidak heranlah bila Ubadah bin Samit menyatakan inilah ilmu yang paling awal yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kadang-kadang seperti ini. Dan bermacam-macam lagi lah. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Di sinilah terlihatnya kepentingan ilmu ini. Walau bagaimanapun, sekalipun begitu keadaannya ilmu ini akan dikurangi, tapi dia tidak akan habis. Ada, tetap ada. Masalah dia menjadi kurang, itu cerita lain. Tapi nak kata dia pupus sama sekali, insya-Allah tidak akan pupus. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dia mengaitkan keadaan ini dengan satu hadis Nabi. Yaitu Nabi, apabila Nabi menjelaskan, yaitu dalam satu hadis Nabi menyatakan, lan tazala ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Sentiasalah ada beberapa kelompok. Taifah ni kelompok kecil, tapi banyak. Sini, situ, sini, nak tahu kali lah. Kerana taifah ni dalam penggunaan bahasa Arab, makna dia kelompok kecil, tapi dinakirakan seperti banyak, beberapa. Sentiasalah kelompok-kelompok kecil ini ada. Zahirina 'alal haq, berada di atas landasan kebenarannya. Sentiasa ada. Yang ini menghayati agamanya secara baik. Sampai bila? Kata Nabi, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang urusan Allah. Apa arti urusan Allah? Iaitu hari kiamat. Maksudnya akan berterusan keadaan ini sehinggalah datangnya hari kiamat. Sentiasa ada. Cuma tinggal lagi bahawa ilmu ini akan menjadi terasing, dan semakin terasing itu memang kenyataan. Tetapi bagi orang yang mengambil yang terasing ini, itulah yang beruntungnya. Kerana Nabi menjelaskan, fatuba lil uraba, sangat berbahagialah, sangat beruntunglah orang yang terasing itu. Orang yang terasing itulah yang beruntungnya, yang masih menghayatinya, yang masih berpegang kepadanya. Tuba lil ghuraba, kata Nabi. Kelompok-kelompok yang terasing inilah, itulah orang yang berhasil, orang yang berjaya, orang yang beruntung. Demikianlah yang diberitahu kepada kita. Jadi persoalan sekarang, apa sebenarnya tasawuf dan tarekat ini? Saya tak nak jelaskan benda ni dari segi istilah. Kerana istilah ni dimakan masa panjang. Banyak perkara dan mungkin dia capuk pijak dengan pijak je. Jadi kita nak ambil dari sudut kenyataan kehidupan agama kita, dan dari situ kita akan dapat faham secara mudah apa itu tasawuf dan tarekat. Lebih-lebih lagi hari ini, kalau kita bercakap istilah tu yang lebih berupa satu disiplin ilmu, setengah orang rasa tak nampak sangat kaitan dia dengan Al-Quran dan hadis. Dan ini jugalah yang menjadikan setengah orang beranggapan ilmu tasawuf ni ilmu rekaan, tak ada bersumberkan Quran dan hadis. Kerana apa? Kerana ulama-ulama tasawuf ni membicarakan istilah-istilah yang merupakan ilmu yang sudah pun diperah daripada sumber asal dia tu, sehingga tak nampak dah sumber asal. Macam kita kau ambil satang hok wasiat dah tu, hok tok dalam bekas hok packing dah tu. Jadi tak nampak dah buahnya tu. Apa tak lagi pokoknya buahnya dah nampak dah. Nampak satang tu je. Maka demikianlah tasawuf yang ada dalam kitab-kitab hari ini. Sebahagian kitab-kitab itu tidak menjelaskan dalil-dalil, tetapi menjelaskan fakta-faktanya, perkara-perkaranya. Kerana itu merupakan sesuatu yang sudah diambil dan bukan mudah untuk lakukan ini. Tapi malangnya zaman kita hari ini, ia jadi cerita lain pula.
Kita nak mudah orang buat satang proses gini, tok packing supaya boleh makan lalu. Mari orang lain ni, mari akalan lain pula. Ni satang tu dia ni. Soal pula dah. Tak percaya dah benda ni satang ni. Kenapa? Tak tengok sendiri buahnya. Nak tengok juga buahnya. Ini akalan lah ni. Jadi ulama tasawuf mengarang kitab yang merupakan saduran ilmu tu, kupasan ilmu yang diambil dari Quran hadis mereka ambil atau tulis dalam kitab tanpa menyebut lagi dalil. Zaman dulu orang terima je kerana keyakinan mereka kepada keilmuan alim ulama kita. Hari ini mari akalan lain. Tak ada dalil ni, mana ni? Quran hadis ada ni. Maka sebab itu saya pilih nada malam ni tak nak jelaskan secara istilah tu. Tapi nak jelaskan bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara ini. Supaya kita faham secara mudah tasawuf dan tarekat ini dalam masa yang sama kita tahu mana sumber-sumber dia itu yang ada dalam Al-Quran. Kita sedia maklum bahawa manusia ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran tercipta daripada roh dan jasad. Semua orang akui hakikat ini. Bahawa manusia ini ada roh dan ada jasadnya. Kemudian roh manusia ini telah diciptakan Allah mendahului jasadnya. Sebelum jasad ini tercipta, melalui proses-proses yang seperti yang sedia maklum, yang kita tahulah. Bagaimana proses pembiakan manusia ini yang berasal daripada manusia pertama Nabi Adam AS. Maka roh sudah pun tercipta sebelum daripada itu. Dan Al-Quran memberitahu kepada kita, roh setelah diciptakan itu yang berada pada alam yang disebut sebagai alam arwah itu, sebelum jasad ini diciptakan, sebelum jasad ini dizahirkan Allah, diciptakan Allah, maka dia sudah ada ciri-cirinya. Antara ciri utamanya, dia sudah mengenal penciptanya. Dia sudah bermakrifat terhadap penciptanya. Dia sudah ada keyakinan, sudah ada pengetahuan terhadap penciptanya itu. Dan inilah yang disebut dalam Al-Quran yang selalu kita dengar. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil penyaksian daripada roh yang disebut dalam suratul A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah aku, kata Allah, Tuhan kamu tu siapa? Pada waktu itu satu jasad pun belum ada. Tapi sudah dinyatakan alastu bi rabbikum. Domir itu ganti nama kum itu menunjukkan ramai. Tidakkah aku ini, kata Allah, Tuhan kamu? Jadi kamu tu siapa? Jadi kamu di sini adalah ruh-ruh yang sudah pun tercipta di alam arwah. Lalu ruh menjawab, bala syahidna. Bahkan kata ruh, kami menyaksikan ketuhananmu ya Allah. Daripada jawapan roh inilah, seperti yang diberitahu dalam Al-Quran inilah, maka ulama tasawuf menetapkan bahawa roh manusia ini sudah mengenal Allah secara nalurinya. Secara fitrahnya sudah mengenal Allah. Sudah ada bermakrifat, sudah bermakrifat terhadap Tuhannya. Sudah memiliki pengetahuan dan keyakinan semurni-murninya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai makrifat. Karena ayat ini menjelaskan bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kebenaran ketuhanan Allah. Perkataan syahidna ini menyaksikan, menunjukkan tahap keyakinan yang paling tinggi, paling sempurna. Yang dalam tasawuf, ulama-ulama tasawuf daripada perkataan ini, maka mereka telah mengeluarkan istilah yang mereka sebut syuhud atau musyahadah. Ini lah, mari sinilah ni. Saya sengaja sebut ini supaya orang tidak mengatakan ilmu istilah tasawuf reka belaka ni, tak ada sumber belaka ni. Dari sinilah punca dia. Bala syahidna, bahkan kami menyaksikan,
Perkataan menyaksikan ini menunjukkan tahap keyakinan paling tinggi. Sebab keyakinan yang kita perolehi menerusi perkhabaran orang, menerusi cerita orang, tidak sama dengan keyakinan yang kita perolehi, yang kita tengok sendiri. Pengetahuan yang kita dapat menerusi penceritaan dengan apa yang kita lalui sendiri tak sama. Orang cerita tentang lapar, kita boleh faham lapar, tapi tak sama dengan kita sendiri rasa lapar. Orang cerita tentang sakit, dia gambar begitu begini, kita berasa kat serian-serian, tapi tak sama dengan kita sendiri rasa sakit. Maka demikianlah perkataan syahidna itu. Kami menyaksikan itu. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, laisal khabaru kal mu'ayanati. Cerita itu tidak sama dengan melihat sendiri. Maka di sinilah kesimpulan yang ditetapkan bahawa roh sudah pun memiliki makrifat terhadap Tuhannya di alam arwah secara fitrah, secara naluri. Kemudian seperti yang sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia. Dan manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang penciptaannya itu seperti yang disebut di dalam Al-Quran adalah berasal daripada tanah. Min turab, ada kata tinin lazib, min hama'in masnun. Perkataan-perkataan itu semuanya merujuk kepada tanah dari sudut yang berbagai-bagai. Tapi semuanya kembali kepada tanah. Dalam hadis menyebut secara jelas perkataan turab, bahawa jasad manusia ini diciptakan Allah daripada bahan yang kita kenali, iaitu sebagai tanah. Kemudian manusia kedua diciptakan Allah, diambil sebahagian daripada manusia pertama ni. Sebahagian daripada manusia pertama ni, rusuk Nabi Adam itu diambil daripadanya lah diciptakan manusia kedua yang dinamakan Hawa. Kemudian daripada dua manusia pertama inilah membiak bergenerasi umat manusia sampai ke hari ini. Jadi manusia ini bila diciptakan jasadnya, setelah diciptakan jasadnya, ditiupkan roh, lalu menjadikan manusia ini hidup dan berfungsi dengan baik. Dan manusia pertama yang diciptakan tadi adalah Nabi Adam AS, dituruti dengan Hawa, kemudian anak cucunya, dan demikianlah generasi manusia sampai ke zaman kita hari ini. Jadi manusia yang diciptakan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala menciptakan semua ini dengan hikmah ketuhanan yang sangat mendalam, yang sebahagiannya kita faham, yang sebahagiannya kita tidak tahu apa rahsianya. Allah Ta'ala sudah menetapkan kejadian ini. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga mencipta makhluk-makhluk yang akan mengganggu makhluk ini. Maka antara makhluk yang telah diciptakan Allah dengan hikmah kebijaksanaannya itu yang bernama syaitan. Syaitan ini diciptakan Allah memang untuk merosakkan manusia, untuk mengganggu manusia, untuk memusnahkan dia dengan pelbagai cara. Dan permusuhannya itu permusuhan yang keras dan permusuhan yang nyata, yang jelas. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ini adalah musuh yang terang dan jelas bagi kamu. Dengan erti musuh yang kita boleh kenal dengan mudah. Bagaimana kita tak mengenalinya? Iaitu menerusi perkhabaran Al-Quran dan hadis. Mana-mana hal-hal yang membawa kepada yang berlawan dengan perintah Allah, kita tahulah tu memang penyakit bagi daripada kakak tu. Mana-mana dorongan yang mendorong kepada berlawanan dengan perintah Allah, kita tahulah itu. Tak lain dah. Mana-mana dorongan yang bawa kepada keburukan-keburukan yang dilarang oleh syarak, kita tahulah tu dari mana punca dia itu. Itu innahu lakum aduwwum mubin, jelas terang. Dorongan menyuruh kita, ajakan suruh merampok, mencuri dan sebagainya lagi, kita tahu benda tu dilarang oleh syarak. Kita tahu mari punca mana, jelas dan terang.
Kenapa? Kerana dia beritahu semua ini dalam Al-Quran dan hadis. Mana baik, mana buruk, mana suruhan, mana larangan. Yang berlawan dengan itu, kita tahulah. Dari mana sumbernya? Datang daripada godaan-godaan syaitan ini. Jadi syaitan ini mengganggu manusia, yang akibat gangguannya itu menjadikan kalbu manusia ini terdendeng, terhijab. Sehingga dia akan lupa kepada makrifat yang sudah asal yang sedia ada itu. Gangguan-gangguan ini akan merosakkan naluri itu. Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini mempunyai keupayaan yang agak lebih, sehingga boleh mendekati manusia sedekat-dekatnya, bahkan memasuki badan manusia. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Syaitan ini berjalan mengalir dalam tubuh badan manusia ikut saluran darah dia. Kemudian dia akan tuju kepada ruangan yang paling bererti untuk manusia, dadanya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang akan mengganggu, mewaswaskan dada manusia. Yang lebih khusus lagi, dia akan pergi kepada kalbu yang merupakan inti bagi diri manusia itu. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adama la nazaru ila malakutis sama. Kalaulah tidak kerana syaitan ini berkerumun, banyak-banyak dia tutup, menutup rohani manusia, menutup kalbu manusia, menutup pintu hati manusia dengan bayangan waswah yang bermacam-macam. Kalau tidak kerana ini, kata Nabi, la nazaru ila malakutis sama, nescaya manusia memiliki pandangan tembus yang dapat melihat rahsia ketuhanan Allah Ta'ala dengan terang dan nyata. Tetapi disebabkan kerana semua ini pandangan makrifat yang sudah sedia asal, naluri yang diciptakan Allah pada manusia itu menjadi kabur, menjadi keliru, menjadi bahkan sampai ke tahap ada yang rosak dan terpadam cahayanya. Kemudian dinyatakan kepada kita dan kita sendiri pun mengakuinya, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan nafsu bagi manusia ini. Itu dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan kita sendiri dapat mengesan kewujudannya itu, keinginan-keinginan kita itu. Setiap orang tidak meragui kewujudan nafsu ini. Bukan sahaja kerana dikhabarkan dalam Al-Quran, tetapi dialami oleh setiap orang. Keinginan-keinginan kita itu, kemahuan-kemahuan kita itu, yang merupakan dorongan yang dinamakan sebagai nafsu. Allah Ta'ala menciptakan ini pada diri manusia. Maka keinginan-keinginan ini, kalau dibiarkan, dia akan merosakkan kalbu kita. Dia akan menghijab hati kita. Dia akan memadamkan nur makrifat yang sudah sedia ada. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini, kata Allah, memang cenderung mendorong manusia kepada keburukan dan kejahatan. Itu tabi'i dia, itu perangai, itu naluri dia, mengajak manusia kepada keburukan dan kejahatan. Jadi sekarang sudah ada dua. Satu, musuh yang datang dari luar, yang kita tidak melihatnya, dan boleh memasuki tubuh badan kita sampai ke dalam. Yang kedua, yang sudah sedia ada dalam diri manusia. Yang dari luar itu syaitan namanya, yang sudah sedia ada di nafsu namanya. Dua-dua inilah yang merosakkan naluri asal manusia mengenal Allah. Sehingga jiwa manusia sudah terpengaruh dengan keinginan-keinginan nafsu yang buruk. Maka menjadikan manusia bertukar wajah, bertukar akhlak dan perangainya. Daripada baik menjadi buruk. Daripada sifat mahmudah kepada sifat mazmumah. Daripada mengenal Allah sehingga tidak mengenal Allah. Daripada ingat menjadi lupa. Jadi yang merosakkan dua makhluk inilah perosak utamanya. Dan kerosakan yang dialami oleh manusia ini tarafnya berbeza-beza.
Yang paling teruk sekali menjadikan manusia sudah hilang sama sekali atau tertutup sama sekali makrifatnya, sehingga dia ingkar kepada kewujudan Allah. Sudah menjadi manusia yang sudah tidak percaya kepada Tuhan, menjadi manusia etis, mulhid, tak percaya dah, akal dah nak terima dah ada Tuhan. Itu kerosakan yang paling teruk, menafikan kewujudan Tuhan. Kemudian ada di antara kerosakan itu yang kurang daripada itu, yaitu dia mengakui kewujudan Tuhan tetapi sering lupa kepadanya, melupainya, melanggar perintahnya dan bermacam-macam lagi. Bahkan demikianlah penyakit-penyakit kerosakan ini berbeza-beza akibat daripada pengaruh yang diganggu oleh gangguan-gangguan ini. Bahkan sampai ke tahap ada dalam bentuk kerosakan-kerosakan itu mengakibatkan kita sudah hilang sistem menilai baik dan buruk kerana pengaruh ini, sehingga manusia tak kenal lagi baik, bahkan mungkin jadi terbalik, baik nampak buruk, buruk nampak baik. Dan demikianlah yang terjadi. Di dalam hadis Nabi ada menjelaskan, Nabi beritahu dalam riwayatnya dalam Sahih Muslim, Nabi beritahu bahawa jiwa manusia ini, hati manusia ini akan dibentangkan dengan fitnah-fitnah yang bermacam-macam. Kalbu manusia ini, fitnah-fitnah dengan arti khawatir-khawatir buruk, keinginan-keinginan buruk, waswas-waswas buruk, gangguan-gangguan buruk yang macam-macam yang menghantui, mengganggu akal dan hati manusia ini. Udan-udan, kalau kita kata terjemah pas sela-sela atau sebidang-sebidang, mari khawatir buruk. Jadi kalau hati manusia ini kukuh dan kuat, dibentengin benteng tauhid, dia akan dapat meneki khawatir-khawatir buruk tu, lintasan-lintasan hati yang jahat yang buruk ni, dia akan dapat menghalangnya sehingga tidak dapat bertopok dalam hati. Tetapi hati yang sudah lama dirosakkan oleh setan dan nafsu ini, sudah tidak ada kekuatan itu. Sudah tidak ada kekuatan itu, sehingga lintasan-lintasan buruknya terus memasuki ke dalam hatinya, sehingga menjadi kemahuan hatinya, menjadi sifat hatinya, menjadi keinginan dirinya. Itu alamat bahawa khawatir-khawatir itu terus tanpa tapisan masuk dalam hati dia, merubah watak dan perangainya, sehingga khawatir buruk itu menjadi sikapnya, menjadi kemahuan hatinya, menjadi keinginan hatinya, karena tidak ada tapisan-tapisan tadi. Makanya inilah kata Nabi yang akan menjadikan kalbu manusia itu rosak, sakit dan rosak. Bahkan sampai ke tahap kata Nabi, parahnya kerosakan itu mengakibatkan manusia tak kenal mana baik buruk lagi. Sehingga Nabi memberikan gambaran keadaan kalbu manusia pada waktu itu ada seperti kalkuzi mujakhayan, seperti purung air. Purung air orang guna nawak cabut air, purung. Mujakhayan ni dia purung air tapi berkedudukan telingkup gini. Purung air ni orang guna nak nyebok air, nak ambil air. Jadi orang ambil. Boleh saya lanjut sikit Boleh apa ni? Pengusi masjid boleh terima boleh sikit tapi tak mau panjang sabar. Jadi diumpamakan seperti penyebok air yang cebok air kemudian duduk kena telingkup. Jadi apa erti tamsilah Nabi ni? Bekas tu sepatutnya terima air. Jadi kita tahulah purung ni, warna purung tu warna hitam. Topok dia tu warna hitam. Purung-purungnya tu warna nada air tu warna hitam. Tapi duduk bolehlah guna warna nada air. Tapi bagaimana purung ni dah hitam duduk telingkup dia. Jadi artinya kalbu manusia pada waktu itu hilang fungsi. Fungsinya sepatutnya menerima hidayat, menerima ilmu, menerima petunjuk. Tiba-tiba dia jadi telingkup, dah nak terima. Bukan saya tak terima, hitam geletung. Lalu Nabi memberitahu kriteria, ciri dia. Nabi kata, pada waktu itu, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang ma'ruf ini dia tidak kenal. Yang mungkar dia tidak ingkar.
Dengan arti manusia hilang pedoman qalbu dia, menilai baik dan buruk. Hak buruk boleh jadi nampak baik, hak baik boleh nampak buruk, dan macam-macam lagi lah. Manusia dah hilang pedomannya. Bukan saja baik dan buruk tu hilang, baik dan buruk tu memang itu naluri, itu kehidupan. Tapi qalbu yang menilai ni yang hilang pedoman dia. Buruk tetap ada yang buruk, baik tetap ada yang baik. Waktu dia nak lagi dah kehidupan. Tapi qalbu kita dia nak jam. Tak dapat kenalkan kerosakan ini. Maka di sinilah, dalam keadaan seperti inilah, manusia diperintahkan Allah supaya menyucikan kembali dirinya. Dua faktor itu faktor besar. Masih ada beberapa faktor lain lagi yang akan merosakkan kalbu manusia ni. Tapi saya nak ringkaskanlah. Saya sebut dua tu kasar lah, ibu. Jadi setelah jiwa manusia ni rosak, jauh dari Tuhannya, ingkar kepada Tuhannya, berakhlak buruk, berperangai buruk, melakukan tindakan yang buruk, perbuatan yang buruk, kehidupan yang melanggar peraturan-peraturan ilahi dan sebagainya ni, maka manusia diperintahkan supaya balik asal. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan pada setiap umat itu seorang rasul dari kalangan mereka itu, menyeru manusia supaya mentauhidkan Allah, an ibudullah, supaya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Wajtanibut taghut, dan menjauhi syirik, menjauhi kemaksiatan, perbuatan buruk dan sebagainya. Disuruh jauh. Jadi kita diperintahkan, Allah Ta'ala mengutuskan Rasul untuk mengajarkan ini. Dalam ayat lain, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Sesungguhnya kami telah mengutuskan sejumlah rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Di antara mereka itu ada yang kami ceritakan kisah dan nama mereka ini, dan ada di antara mereka ini yang kami tidak ceritakan. Dengan arti jumlah mereka ramai, setiap umat, tapi tujuannya satu, anibudullah, yang mengajak manusia untuk kembali mengenal Allah, mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi diturunkan wahyu ini, diturunkan Al-Quran, dan para rasul ini membawa wahyu, sama ada betul Al-Quran atau hadis. Kalau Nabi Muhammad SAW atau Nabi-Nabi yang terdahulu dengan syariat-syariat mereka itu, Taurat, Zabur, Injil dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, semua ini memberi ajakan yang sama. Tetapi masalahnya, apabila manusia ini menerima wahyu itu, sikap manusia berbagai-bagai. Keadaan manusia, wahyunya jelas, Al-Qurannya jelas, hadisnya jelas, tinggal lagi kalbu manusia tidak dapat menerimanya. Cahaya terang, lampu bersuluh, mata kelabu. Demikianlah disebut dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Maka mengapakah mereka itu tidak memerhatikan Al-Quran, ataukah kerana hati-hati mereka itu terkunci, terhalang, terhijab, tidak dapat menerima pedoman itu. Bahkan di dalam hadis Nabi menyebut, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak hanya sekadar kelongkong mereka saja, tak sampai ke dalam kalbu mereka itu, terhalang. Maka di sinilah Allah memerintahkan kita supaya melakukan tazkiyah. Tazkiyah itulah tarekat. Itulah tarekat. Yang ada orang ingkar kata tarekat itu, tarekat ini, sebenarnya itulah tazkiyah dalam Al-Quran. Di mana? Di dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan diri dia, yakni yang berusaha dengan pedoman syara' ini, lalu menghayatinya, melaksanakannya, yang akan berfungsi menyucikan kalbu dia.
Semua proses itu dinamakan tazkiyah. Tazkiyah itulah tarekat. Itulah sebenarnya tarekat. Dan proses yang dilakukan itulah proses bertasawuf. Untuk kembalikan manusia ini kepada asal dia. Itulah tasawuf. Itu sebenarnya tasawuf. Yang digambarkan orang macam-macam tu. Sebenarnya inilah tasawuf, nak balik kepada asal. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Perintah-perintah supaya kembali kepada Allah itu. Fafirru ilallah. Bersegeralah menuju kepada Allah. Dan ayat-ayat yang seumpamanya, ayat-ayat ni semuanya menganjurkan kita supaya mengembalikan kalbu kita yang sudah tercemur, yang dirosakkan itu, supaya balik kepada asal. Mengenal penciptanya. Bertauhid, meyakini keesaan penciptanya. Dan beribadah, mengabdikan seluruh hidupnya kepada penciptanya itu. Itulah tasawuf. Dan perjalanan itulah yang dinamakan tarekat. Secara umum, secara mudahnya. Kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Di dalam Al-Quran dinyatakan kepada kita, setelah kita disuruh supaya berusaha mengembalikan kalbu kita ni kepada asal dia tu. Sama ada kita ikut atau tidak. Tapi Al-Quran memberitahu kepada kita, sama ada kita berusaha nak mengembalikan kalbu kita kepada asal atau tidak, tetap kita akan balik ke dia juga. Demikianlah Allah menjelaskan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi, nak tak nak, orang tetap akan balik ke dia. Cuma gaya orang balik itu beza-beza. Yang paling bahagia ialah orang yang balik seperti yang disebut dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenteram, yang tenang. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang sudah menempuh perjalanan yang disuruh tadi. Balik kepada asal tadi. Dan berjaya. Itulah qalbul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenteram, yang tenang, yang penuh keyakinan, yang kembali kepada asalnya. Yang balik kepada asal penciptaannya. Yang balik kepada naluri asalnya itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha lagi diredai. Inilah kembali yang paling baik. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Hati apa yang sejahtera? Hati yang sudah kembali kepada naluri asalnya. Jadi kembali kepada naluri asal itulah tasawuf. Dan perjalanan itulah yang dinamakan tarekat secara umum. Maka demikianlah. Jadi dapat saya simpulkan bahawa tasawuf itu adalah usaha dalam Al-Quran dinamakan tazkiyah. Dia adalah usaha untuk mengembalikan naluri manusia ini kepada asal kejadian dia. Dan proses yang dilalui, kaedah-kaedah yang diperlukan untuk mengembalikannya itu dinamakan tarekat. Dan saya tidak memperincikanlah tentang elemen-elemen yang ada dalam tarekat itu kerana ke masa yang agak terhad ni, cukup sampai itu yang dimaksudkan dengan tarekat. Jadi tak payah saya guna istilah-istilah. Saya guna ayat Quran tu, tahulah apa itu tasawuf, apa itu tarekat. Nanti kalau dipakai istilah, tak ada dalam ayat Quran pula lagi. Jadi seperti yang dikatakan tadi, sekiranya ada beberapa pertanyaan, silakanlah. Baik, ada dua pertanyaan. Satu, apakah erti berkhalwat dan muslah? Bagaimana cara-cara mengamalkannya? Yang kedua, soalan ahli tasawuf, mereka adalah kelompok yang
mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding yang lainnya. Bagaimana bagaimana apa nak nampak tulisan ni bagaimana dengan ilmu keduniaan? Siapa pula yang akan bertanggungjawab mempelajarinya? Molek dua soalan ni. Rasa dua ni pada ada nak jawab. Baik, yang pertama sekali tentang khalwat dan uzlah. Dua perkataan. Satu khalwat, satu uzlah. Dua perkataan ini ada samanya, ada bezanya. Persamaan dia berarti menyendiri, menjauhkan diri daripada gangguan-gangguan yang mengganggu, bertujuan untuk memfokuskan hati beribadah kepada Allah dan untuk mempermudahkan usaha untuk menyucikan qalbu. Itu secara mudahnya uzlah dan khalwat. Baik, cuba perkataan pertama ni, khalwat ni. Khalwat kalau dalam ilmu fiqh benda tak boleh, iaitu dua orang yang menyendiri, laki puang yang apa ni, yang tidak yang tidak boleh lah, yang boleh berkahwin, yang bukan mahram, yang duduk berduaan itu khalwat ni, khalwat dan walik lah dalam ilmu fiqh. Sebab tu kita nak tengok istilah ni, kita tengok ilmu apa, kena suluh dulu. Tapi khalwat dalam tasawuf benda yang sangat baik, menyendiri. Demikian juga uzlah. Jadi saya nak ringkaskan dua perkataan ini, ada kelainan sikit beza dia, tapi saya ambil persamaannya, iaitu usaha menyendiri seketika. Usaha seketika jauh daripada orang ramai, daripada kesibukan. Tujuan apa? Tujuan untuk memudahkan kita untuk menyucikan kalbu dengan amalan-amalan yang dapat membersihkan hati. Dan juga supaya kita ini tidak terganggu yang boleh mengganggu proses untuk menyucikan batin. Jadi itu maksud uzlah khalwat ataupun uzlah ni, menyendiri. Dan menyendiri ini sifatnya sementara. Tujuannya untuk memudahkan, supaya tidak terganggu, supaya memudahkan usaha-usaha untuk membersihkan kalbu kita daripada sifat-sifat buruk, dengan melaksanakan amalan-amalan seperti yang digaris panduankan, yang dijelaskan oleh ulama-ulama tasawuf. Baik, perbuatan ini ada syarak, sandaran syarak ke tidak? Jadi huraian tentang khalwat dan uzlah ini panjang, dan saya tidak berhasrat untuk menjelaskan perkara itu dengan panjang lebar. Cuma saya nak jelaskan tentang dalil syaraknya. Ada tak benda ni yang dilakukan oleh ulama tasawuf ni? Ada sandaran dia tak? Ternyata bahawa dalil-dalil syarak ni sangat banyak. Kalau kisah Nabi Musa dulu, ini yang disebut dengan nas dalam Al-Quran lah. Nabi Musa sebelum menerima al-wah, jadi kepingan-kepingan yang tertulis wahyu kitab Taurat tu, baginda Nabi Musa telah diperintahkan untuk beriktikaf, beruzlah selama mula-mula 30 hari tambah 10 hari pula. Itu dibuat oleh Nabi Musa. Kemudian ambil yang disebut, yang ada nasnya, yang dalil yang jelas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum diangkat menjadi nabi, yakni dengan sebelum menerima wahyu yang pertama itu, Nabi SAW sudah dijadikan hati cenderung untuk menyendiri, yang dipanggil sebagai mujawarah. Ini perkataan lain dengan makna yang sama. Mujawarah ni, Nabi menyendiri. Kemana Nabi pergi? Nabi pergi ke Gua Hira. Yang Gua Hira tu kalau masuk dia tu tengok Kaabah nampak, menghadap kepada Kaabah. Nabi menyendiri dalam tempoh-tempoh tertentu. Dalam hadis disebut al-layali zawil adad, beberapa malam. Bila Habib berkalang, Nabi balik, ambil berkalang lagi, pergi lagi. Itu beberapa ketika sebelum Nabi menerima wahyu. Nabi sudah melaksanakan ini. Dan mungkin orang kata ini tidak boleh dijadikan pedoman sebab benda ini berlaku sebelum wahyu lagi. Ya, mungkin betul. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari menyebut,
bahawa perbuatan Nabi itu sebenarnya sudah dikira berada dalam tempoh masa wahyu. Cuma ini ada khilaf di antara alim ulama. Aisyah menyebut dalam hadis Badul Wahyi, dijelaskan, dikata Nabi SAW ini mula-mula sekali Aisyah kata awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Permulaan wahyu yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk mimpi-mimpi yang benar. Nabi digambarkan melihat seperti gambaran-gambaran falakis subhi, awal pagi itu nampak gambaran-gambaran seperti itu. Jadi dimulai dengan dalam bentuk seperti ini, Nabi dia tengok mimpi, mendapat mimpi yang benar. Kemudian kata Aisyah, summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian barulah dijadikan Nabi bersecenderung untuk berkhalwat, yakni untuk menyendiri. Lepas itulah Nabi pergi ke Gua Hira. Jadi berdasarkan kalam Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Permulaan wahyu yang mendatangi Nabi Muhammad adalah mimpi yang benar. Jadi Nabi Muhammad ni berkhalwat setelah mendapat mimpi yang benar ini, yang merupakan sebahagian daripada wahyu berdasarkan kalam Aisyah ni. Sebab perkataan selepasnya tu menyebut summa, selepas tu, kemudian lepas tu hubbiba ilaihil khala. Dijadikan Nabi ni suka untuk menyendiri, mengasingkan diri seketika. Jadi perbuatan Nabi itu sudah dimulai dengan wahyu dalam bentuk mimpi yang benar. Cuma ulama-ulama usuluddin menetapkan mimpi Nabi-Nabi ni adalah satu juzuk daripada wahyu, sebahagian daripada wahyu, kecuali mimpi Nabi Muhammad ni sebelum terima ayat pertama yang diturunkan. Itu ulama usuluddin. Jadi masalah khilaf lah. Tak apalah. Orang nak pakai kenyataan usuluddin pun boleh, nak pakai keterangan ahli tasawuf pun boleh, tak ada masalah. Baik. Apa yang dibuat oleh Nabi ni sebelum dia terima wahyu, kalau kita anggap ini sebelum wahyu lah, sebelum turunnya ayat Iqra tu, mungkin tak boleh nak pakai, tidak boleh dianggap sebagai sumber syariat kerana wahyu tak turun lagi, dengan arti dia belum diangkat menjadi Nabi lagi. Ternyata bahawa apa yang Nabi buat ni, Nabi teruskan perbuatan ini, tapi tidak lagi di Gua Hira. Nabi teruskan dia di masjid. Bila Nabi buat? Setiap tahun, setiap bulan Ramadan, setiap tahun selama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi melaksanakan khalwat ini yang menurut ahli fiqh, yang dari sudut pandangan fiqh mereka namakan sebagai i'tikaf. Tapi perbuatan itu sama dengan perbuatan khalwat. Kerana Nabi menyendiri, Nabi buat khemah kecil, Nabi masuk dalam 10 hari terakhir, Nabi tak keluar kecuali untuk keperluan, untuk solat, untuk berbuka dan sebagainya. Masa-masa lain Nabi menghabiskan waktu di tempat itu yang terasing, terpisah daripada orang. Bila Nabi buat? Setiap tahun, kecuali tahun terakhir, yang mana pada tahun tu Nabi wafat, Nabi tak buat. Sebelum tu Nabi buat setiap tahun. Jadi nak beritahu bahawa amalan khalwat dan uzlah ini yang saya jelaskan secara umum tadi itu memang amalan yang mengikut sunnah, yang ada asas-asas sunnah dia, yang diamalkan oleh ulama-ulama ahli-ahli tarekat tu memang ada sandaran syarak dia. Dia bukan rekaan ulama-ulama tasawuf, sehingga setengah orang tu menuduh ini amalan ni dicedok daripada sami-sami ni, dia kata. Dia juga begitu. Amalan berkhalwat beruzlah ni, ini tiru daripada pendeta-pendeta lah, Tok Sami lah, macam-macam. Tapi saya nyatakan itu secara ringkas begitulah. Baik, yang kedua, secara mudahnya ni, yang ni ahli tasawuf ni kelompok yang mengutamakan Allah berbanding yang lain. Bagaimana dengan ilmu keduniaan? Ini satu persepsi yang keliru lah. Ramai orang beranggapan ahli tasawuf ni mengutamakan Allah, membiarkan kehidupan. Itu persepsi yang silap. Ahli tasawuf ni mereka mengutamakan Allah dengan kalbu mereka,
dengan hati mereka, bukan dengan badan mereka. Badan mereka ini kekal dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menjadi lebih aktif, menjadikan lebih bersemangat, menjadikan mereka lebih tahan lasuk dalam membina kehidupan. Jadi bahawa hakikat ahli tasawuf ni orang yang mengutamakan Allah, betul. Tapi bukan berarti mereka mengutamakan dengan hati mereka lari daripada kehidupan dengan zahir dan batin, tidak. Kalbu mereka yang mereka hadapkan kepada Allah. Sebab itu dalam istilah ahli tasawuf, sufi ni dalam perkataan yang mudah disebut kainun bainun. Ini sufi dalam bahasa ahli tasawuf. Dua perkataan yang ringkas tapi mengandungi makna yang sangat mendalam. Dan ini menjadi jawapan kepada pertanyaan ini. Bila kata ulama tasawuf, sufi itu apa dia? Kainun bainun. Apa dia kainun? Kainun ni bersama-sama, bainun terpisah. Tak macam mana pula? Bersama-sama pun dia, berpisah pun dia. Kainun ini dengan salah satu maknanya, kalbu mereka itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Kainun. Jadi salah satu makna kainun bainun ini, zahir mereka ini bersama-sama dengan Allah, batin mereka ini bersama-sama dengan manusia. Baik. Jadi perkataan kainun bainun itu secara mudahnya memberi gambaran bahawa kalbu mereka ini bersama dengan Allah, tapi zahir mereka ini bersama dengan manusia. Salah satu daripada pengertian kainun wa bainun. Badan kainun bersama dengan orang ramai, kainun. Tapi hati mereka bainun, terpisah daripada mereka. Itu mana? Tubuh bersama dengan orang ramai, tapi hati mereka ini bainun, terpisah daripada mereka. Apa maksudnya? Dengan erti sekalipun mereka berurusan dengan manusia, tapi hati mereka tidak pernah terputus hubungan dengan Allah. Sehingga urusan hidup manusia ini mereka pandangnya sebagai kenyataan daripada sifat-sifat Allah. Kalau orang mengaji tasawuf bagi tajalli, dan kita tak nak panjang bab itulah. Nak faham bahawa ahli tasawuf ni badan mereka berurusan dengan manusia, tapi hati mereka ni tak pernah terluput daripada hubungan mereka dengan Allah. Sehingga apa-apa yang berlaku pun semuanya berkait dengan Allah. Mereka cari rezeki ikut perintah Allah, dapat berezeki pandang kurnia Allah, takdir Allah. Mereka mengelakkan diri dari musibah itu kerana diberikan kelonggaran rukhsah Allah Ta'ala, suruh kita berusaha lagi kejahatan. Tapi bila berlaku dia pandang itu juga takdir Allah atas diriku, macam-macam. Jadi apa-apa yang berlaku pun semuanya itu cerminan yang menghubungkan mereka dengan Allah. Sebab tu seorang ahli tasawuf ni bukan berarti orang yang jauh lagi tinggal makhluk, tinggal manusia, bukan. Itu orang zahid, orang zuhud. Sufi tidak. Orang yang kalbunya tidak putus hubungan dengan Allah, badan mereka ini bersama dengan orang ramai, berurusan orang ramai. Bahkan mereka ini hidup dengan penuh kejujuran untuk berkhidmat, berbakti menurut qadar kemampuan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Jadi pertanyaan yang kedua ni seolahnya menggambarkan menurut faham setengah orang tu ahli tasawuf ni dengan Allah Ta'ala urusan tu siapa nak cari. Jadi mungkin beranggapan ahli tasawuf ni orang yang tinggal dunia lah, duduk terang hutang. Itu mungkin sebahagian ada yang bersikap macam tu pun adalah. Itu pun kena ada tengok dulu juga. Imam Ghazali telah menjelaskan perkara ni dengan panjang lebar dan kata boleh tak orang buat gitu tu, nak lagi daripada orang ramai tu. Itu ada setengah orang boleh buat gitu, setengah orang tak boleh buat gitu. Jadi tasawuf ni tindakan mereka itu bukan saja-saja, mereka ada pedomangnya, ada syaratnya. Kalau seseorang tu orang yang diperlukan oleh orang ramai, orang perlukan kepakaran dia, orang perlukan kealiman dia, orang perlukan kepada kemampuan dia, tiba-tiba dah tak ada orang lain dah. Tiba-tiba dia nak buat keluar lagi jauh daripada orang ramai, tujuan nak beribadah. Kata Imam Ghazali, haram, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau dia salah seorang, ada lagi orang lain yang boleh memenuhi keperluan tu, dia rasa tak sedap, dia rasa tak selesa, dia rasa nak menghasilkan diri, nak khusyuk beribadah, dia rasa jiwa dia tak apa bagus dan sebagainya, dia nak duduk jauh daripada orang, boleh. Tengok keadaan. Tapi pokok pakal
memberi gambaran bahawa ahli tasawuf ni orang jauh daripada kehidupan kehidupan masyarakat, itu gambaran yang tidak tepat. Sekalipun berlaku kadang-kadang menurut kaedah-kaedah tertentu. Jadi saya rasa dapat menjawablah apa-apa yang dikemukakan secara umum, secara yang saya rasa padanglah. Tapi kalau saya tak padang kau, nanti atau soalan balik semula, nanti saya ada ruang-ruang lain, saya akan jawab pada di tempat-tempat lain lah, insyaAllah. Saya rasa setakat itu saja dulu. Ada apa lagi? Kalau ada sel lagi lah. Kalau nak pergi sel lagi. Kata ada, kita tutup. Macam mana? Ya. Baik. Berdasarkan kepada perkhabaran Al-Quran dan Hadis, sebelum Nabi Adam tidak ada makhluk lain yang seumpama Nabi Adam. Binatang adalah, jin adalah. Jin memang sudah penghuni dunia ini sebelum manusia. Itu memang ada. Tetapi orang macam manusia sebelum Nabi Adam memang tak ada. Itu saja. Wallahu a'lam. Boleh Sekianlah saya dulu. Mohon maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.